Baik, itu dia. Sesuai untuk orang yang berdiet macam saya lah, untuk mengamalkan. Tengah diet ke? Kena. Tak payah diet lah. Kena. Kenapa? Tak payah, tak payah. Dah okey dah ni. Tak boleh. Kita kena jaga kesihatan, itu yang penting. Betul. Diet bukan sekadar untuk cantik, tapi untuk kesihatan dalaman khususnya. Saya pun diet juga. Makan apple, makan lobak. Okey, makan sayur. Tapi awak nampak sihat dengan badan yang kurus. Tapi kurus jangan disangka sihat. Betul, tak semestinya kurus itu sihat dan tak semestinya berbadan besar itu tidak sihat. Betul tak? Tapi yang penting kita nak bercakap tentang satu penyakit yang kita kata berpunca daripada komplikasi dalam tubuh badan khususnya, dan kita nak tahu apakah puncanya dan bagaimanakah cara untuk melakukan rawatan susulan. Mungkin rawatan secara perubatan dan medikalnya diketahui oleh doktor, tapi rawatan secara bantuan sekeliling dan juga susulannya. Okey, tentang stroke, Zaira. Pemulihan penyakit stroke ini. Kalau kita lihat di Malaysia dikatakan penyebab stroke merupakan salah satu punca kematian yang ketiga terbesar. Dan katanya penyebab utama kehilangan upaya yang teruk, dan dianggarkan 40,000 rakyat Malaysia mengalami stroke setiap tahun. Cukup menakutkan. Cukup menakutkan, jumlahnya yang cukup besar. Jadi kita akan terus bersama dengan tetamu kita, Zaira, iaitu Dr. Shazli Ezzat Haji Ghazali, pensyarah kanan Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga Profesor Madya ataupun Dr. Nur Azlin Muhammad Nordin, Ketua Program Fisioterapi Fakulti Sains Kesihatan UKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Takut saya nak bercakap dengan doktor ni sebab kita pergi klinik hospital pun takut nak jumpa doktor. Tapi itu stigmanya lah. Mungkin kalau kita bercerita tentang penyakit stroke ini, kita mulakan dengan Dr. Azli dulu. Kita nak mengetahui kadang-kadang stroke itu menyerang secara tiba-tiba, menyerang tak kira peringkat umur dan tidak kira situasi atau keadaan. Tapi apakah punca sebenar kepada berlakunya rangsangan kepada serangan stroke itu, doktor? Rangsangan kepada serangan stroke. Okey, sebenarnya terdapat beberapa faktor risiko, ya. Jadi masyarakat perlu tahu faktor-faktor risiko ke atas terjadinya stroke supaya kita boleh kawal faktor-faktor risiko tersebut. Dan faktor risiko ni sebenarnya terbahagi kepada dua jenis. Faktor yang boleh diubah dan juga faktor yang tidak boleh diubah. Yang kita perlu beri tumpuan ialah faktor yang boleh diubah, yang berkait rapat dengan gaya hidup. Antaranya adalah penyakit darah tinggi, kencing manis, dan juga tingginya kolesterol di dalam darah. Jadi ini adalah antara risiko utama yang melanda masyarakat, bukan saja di Malaysia tapi masyarakat di dunia. Tiga faktor risiko yang utama. Kalau kita lihat pun penyakit diabetik juga merupakan antara penyumbang terbesar kepada stroke. So this is something yang kita kena lihat secara serius lah. So kadang-kadang orang tak ambil kisah pun, enteng tak enteng lah, dia ada penyakit dan sebagainya. Tapi dalam satu sudut tu kita kena betul-betul melihatnya secara serius. So selain daripada faktor tadi, kalau kita lihat ada faktor-faktor lain yang menyumbang, antaranya gaya hidup kita, okey, pemakanan apa yang kita ambil, apa ni, mula dengan McDonald, lepas tu balik kepada KFC, lepas tu ni tengok you have the body shape yang tidak sihat, yang juga menyumbang kepada pembentukan kolesterol, yang menyebabkan berlaku blockage di bahagian-bahagian saluran darah, hingga menyebabkan terhenti dan berlaku serangan stroke. Dengan kata lain, kalau kita lihat serangan stroke dan merupakan satu serangan otak, dia kata serangan otak. Tapi disebabkan oleh masalah pada pembuluh darah. Dan penyebabnya yang terutama adalah kencing manis atau diabetes, dan juga darah tinggi. Kadang-kadang masyarakat menyangkakan kalau ada diabetes tu diabetes sahaja. Tetapi kita lupa bahawa dengan adanya diabetes atau kencing manis akan menyebabkan perubahan dalam salur darah tersebut dan boleh menyebabkan clotting, clotting. Darah tu menjadi lebih pekat dan mudah untuk tersumbat pada cuba kita bayang, kita ambil air suam, kita masukkan gula di dalam air, dan kita pancur-pancur, masukkan, tambahkan kandungan gula. Lama-lama apa yang berlaku? Dia pekat dan lama-lama dia akan pejal. So yang itulah yang berlaku di dalam saluran. Jadi ada tak langkah pengenalan untuk tanda stroke ini? Yang saya fahamkan ada yang ada fast tu, face, arm, speech time tu. Mungkin kalau dalam masyarakat seluruh dunia, untuk kita mengenali tanda stroke awal, memang kita gunakan fast. Jadi di Malaysia fast ni disesuaikan dengan mata, MATA. Tapi kita cakap tentang fast dulu, which is more recognized lah, ya. Fast yang pertama face.
Face kita tengok perubahan pada muka. Kalau muka tu sengit sebelah ya, itu adalah salah satu tanda awal. Kemudian A adalah arm. A adalah arm. Kita lihat pada sama ada upaya untuk angkat tangan ataupun tidak. Ataupun gerakkan tangan lah. Sebelah sebab stroke memang dia serangan menyebabkan sebelah anggota badan di bahagian yang bertentangan. Serangan otak sama ada di kanan, efek bahagian belah kiri ataupun otak kiri, efeknya di belah kanan. Doktor menyebut ia serangan kepada bahagian otak. Jadi adakah kalau kita lihat fungsi otak itu, kalau kita boleh mengawal fungsi otak sendiri dari segi kita kata bantuan psikologi dan sebagainya, boleh menyumbang kepada pemulihan pesakit stroke? Okey, kalau ya tepat sekali. Tapi kita sebelum habis lagi tentang fast tadi, yang F adalah face, merujuk kepada muka yang tak simetri. A adalah arm tadi, ketidakupayaan untuk angkat tangan. S ialah speech. Terdapat perubahan kepada speech. Kalau kita bercakap, sepatutnya kiri dan kanan mulut kita kata-kata tu teratur. Tapi selepas stroke dia dah jadi slurred, kita panggil slurred speech. Slurred speech, kata-kata itu tidak jelas. Kalau pengucapan seperti mengumam, itu adakah dikira sebagai tanda-tanda? Macam maknanya bunyinya itu tidak jelas, kita kata vokalnya itu ataupun vokal tu jadi tidak jelas. Sedangkan pada hari-hari biasa tidak sebegitu, memang jelas lah ya. Dan yang terakhir ialah T ialah time. Maksudnya bila dah ada FAS tadi, tanda-tanda pada FAS, T adalah time to react. Itulah masa untuk segera dapatkan bantuan perubatan. Sebab tu FAST, T adalah langkah yang perlu diambil. Dari segi rawatan pula bagaimana? Rawatan pun banyak cabangnya kalau kita lihat kan. Sejauh mana ia dapat membantu memulihkan memang pemulihan ke atas pesakit stroke itu sendiri? Kalau kita macam bidang kami, kalau bidang psikologi, kita lebih menumpukan kepada aspek-aspek kognitif, iaitu stimulus lah, rangsang kognitif kita. So bagi penyakit pesakit stroke yang tidak severe, tak teruk kan, yang pada impact dari segi kecelakaan dari segi otaknya tak serius, maka kita boleh ada treatment tertentu untuk merangsang enhance ataupun menggalakkan proses recovery dengan cepat. So ada teknik dan sebagainya. Tapi kalau severe tu agak susah jugalah, sukar juga, tapi memerlukan masa yang tertentu. Dan untuk makluman, tempoh pulih proses pemulihan tu dia boleh seawal 3 bulan hinggalah 6 bulan. So this is the measurement yang kita guna pakailah. Let's say kalau dia nak pulih dengan rangsangan tertentu, stimulus, motivasi yang tertentu pada peringkat awal, kerana orang yang kena stroke ni dia depressed. Orang kena stroke, ada kajian yang saya buat, dia mengalami simptom-simptom post traumatic stress disorder, sama dengan orang yang kena langgar aksiden dan menyaksikan suatu yang ngeri, menyaksikan isteri meninggal dan sebagainya. Kesan dia macam tu. It's very serious. So kita kena lihat, portray emotionally supaya boleh bantu kita untuk boleh. So masalah kemurungan satu masalah yang agak serius. Yang mana kalau murung maksudnya dia hilang nikmat dunia. So dia tak seronok untuk hidup. So orang-orang yang mengalami masalah yang sebegini, macam mana nak pulih kalau kita tak kalau kita tak cuba untuk react dia punya depression supaya lower. Bercakap mengenai kita kata pemulihan dan juga rawatan, Empowering Wellness in Communities oleh Fakulti Sains Kesihatan UKM juga antara salah satu inisiatif yang dilaksanakan. Doktor, bercakap mengenai kesan psikologi terhadap pemulihan ini, bagaimana penggunaan psikologi itu boleh membantu pemulihan saraf dan juga otot-otot yang terlibat ataupun motor neuron yang terlibat dalam masalah stroke itu? Bidang saya adalah fizioterapi. So fizioterapi ini merupakan penggerak utama rehabilitasi. Jadi selepas stroke memang pemulihan tu dari segi fizikal amat penting sekali. Dalam tempoh 3 bulan yang pertama tu sepatutnya fizioterapi dilakukan lebih intensif. Kalau boleh 2 kali sehari. Sebab itulah kalau di negara-negara maju memang pesakit stroke yang mengalami serangan yang acute akan terus dimasukkan hanya untuk pemulihan di hospital rehabilitasi 3 bulan dan akan dilihat oleh fizioterapi pagi dan petang.
di negara kita ada konsep tu telah bermula, alhamdulillah. Kementerian Kesihatan Malaysia telah mewujudkan hospital rehabilitasi khas untuk stroke untuk dimasukkan ke hospital 3 bulan supaya dapat melakukan rehabilitasi yang intensif. Bukan saja fizioterapi, ya, kita ada speech therapy, occupational therapy, semua ni patut bekerja dalam kumpulan untuk secepat mungkin kembalikan fungsi anggota dan juga fungsi kebolehan ni lah harian untuk pesakit stroke. Tapi memang betul sekali kalau pesakit stroke mengalami depresi atau kemurungan, memang rehabilitasi dan kadar pemulihan akan terjejas. Sebab tiada motivasi. Motivasi untuk melakukan senaman, melakukan rawatan fizioterapi dan sebagainya. Satu isu saya pada masalah kemurungan, masalah kebimbangan, anxiety orang kata. Memang satu masalah yang agak beruncing yang melanda pesakit-pesakit stroke. Kalau kita lihat, dia bimbang jatuh sekali lagi dan diserang stroke sekali lagi. So this is something yang sering diambil begitu serius, dia masukkan di dalam diri dia supaya mengganggu proses-proses pemulihan. So this is something yang kita kena well track. So macam mana kita nak menangani isu-isu simple, mudah, yang paling perlu dilihat oleh pesakit adalah dia kena kenal apa itu stroke. Kena faham apa dia punya identiti, apa simptom dan sebagainya, supaya bila ada simptom-simptom dan sebagainya dia boleh react secara cepat untuk dia dapatkan rawatan yang lebih dengan segera. Sebab kita tak nak masyarakat kita pergi tradisional dahulu, kemudian baru datang ke rehabilitasi pemulihan. Dan sepatutnya memang terus ke pemulihan. Dan untuk tujuan tu kita memang ini adalah satu sebab utama ya kita lancarkan seminar ni, Advances ni, Advances in Stroke Care and Rehabilitation. Ini adalah dijalankan di Fakulti Sains Kesihatan dan dikendalikan oleh Aged Care Wellness Center ya. Terbuka pada umum? Terbuka kepada umum, terutamanya healthcare professional. Sebab Empower 2017 ni, kita nak empower bukan saja healthcare professional dengan kaedah-kaedah baru untuk pemulihan stroke, termasuk psikologi. Kita pun ada visual rehabilitation ya, visual rehabilitation, laser rehabilitation yang jarang-jarang dikupas dalam seminar-seminar lain. Ini adalah antara rawatan baru dan juga kaedah-kaedah yang ada tapi tidak diketengahkan secukupnya. Jadi kita anjurkan tu dengan harapan kita dapat empower healthcare professional dan juga penjaga kepada pengidap stroke sendiri. Betul, maknanya antara keluarga dan juga pakar perubatan juga boleh sama-sama saling bantu-membantu untuk memastikan pesakit-pesakit ini dapat dipulihkan insya-Allah dalam kadar yang kita kata diinginkan apa yang kita nak. Baik, terima kasih sekali kepada kedua doktor bersama kita, Zera ya. Terima kasih. Okey, selepas ini kita akan terus berhibur bersama dengan Selamat Pagi Malaysia.